Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin membentangkan tugasan 2 iaitu penulisan dan pembentangan perancangan aktiviti pengajaran berkesan. Sebelum itu, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Nur Aminadia binti Ismail dari Set 30 dan saya juga ingin memperkenalkan ahli kumpulan saya iaitu Syabihah, Syafiqah, Azwani dan juga Anis. DSKP ini dibina daripada Mata Pelajaran Bahasa Melayu tahun 1, tarikh 11 Mac 2024, masa dari 9 pagi hingga 10 pagi, bilangan murid 36 orang, tema masyarakat muhibah, tajuk tolong-menolong dan kemahiran fokus membaca dan memahami vokal, konsonan dan suku kata. Seterusnya, standard kandungan ini diambil daripada DSKP Bahasa Melayu tahun 1 iaitu 2.1 Asas Membaca dan Memahami. Standard pembelajaran ini juga diambil daripada DSKP Bahasa Melayu tahun 1 2.1.1 Membaca dan Memahami dengan sebutan yang betul. Seterusnya, objektif ialah memahami konsep asas membaca dan memahami, pembentukan ke arah mengenal pasti asas membaca teks yang diberikan dan mengenal pasti tahap asas kefahaman dan memahami. Seterusnya, kriteria kejayaan. Membaca dengan betul setiap frasa ayat dengan lancar dari berbagai sumber. Seterusnya, mahir membaca setiap perkataan dengan intonasi yang jelas dan sebutan yang betul dan tepat. Dan membaca ayat tunggal dengan betul dari pelbagai sumber bahan bacaan yang betul. Seterusnya, fokus daripada 4 iaitu strategi pembelajaran, nilai murni, elemen meretas kokurikulum dan kemahiran berfikir. Seterusnya, pengetahuan sedia ada murid, mengenal pasti tahap penguasaan murid berkaitan dengan membaca dan memahami, menguji sejauh mana kefahaman setiap orang murid dengan beberapa kaedah yang dijalankan, dan bahan bantu mengajar yang digunakan ialah daripada buku teks, bahan buku latihan, kad gambar, LCD dan laptop. Seterusnya, aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Set induksi 5 minit iaitu pengenalan mengenai tajuk yang hendak diajar. Guru memaparkan tayangan video, laptop dan LCD digunakan. Seterusnya, langkah yang pertama, sesi pembelajaran. Guru menerangkan konsep asas membaca dan memahami menerusi buku teks mengikut buku teks yang dibekalkan. Bahan yang digunakan ialah buku teks Bahasa Melayu tahun 1. Murid mendengar setiap arahan yang diberikan oleh guru dengan baik dan cuba mengikuti setiap arahan yang diberikan. Seterusnya, langkah kedua, guru membuat sesi soal jawab antara murid bagi mengetahui sejauh mana kefahaman penguasaan murid. Murid diuji dengan membaca dan menjelaskan apa yang diajar. Bahan yang digunakan ialah buku latihan. Murid dapat menjawab dan membaca mengikut vokal yang betul dan membaca kosakata yang terdapat dalam buku latihan yang diberikan. Seterusnya, langkah ketiga, guru membuat permainan kuis dalam kumpulan. Pembentukan kumpulan adalah untuk perkembangan murid. Murid dapat memberi kerjasama yang baik dan pasukan mereka. Bahan yang digunakan ialah kad imbasan. Seterusnya, penutup. Guru merumuskan tajuk yang diajar. Membuat rumusan mengenai tajuk yang diajar iaitu membaca dan memahami. Murid dapat input yang baik. Refleksi guru, seramai 30 orang daripada murid dapat menguasai objektif pembelajaran yang diberikan dan diberikan latihan pengukuhan, dan 6 daripada murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pemulihan. Lampiran yang digunakan dalam aktiviti pelaksanaan ini ialah buku teks, laptop, kad gambar dan projektor. Sekian, itu sahaja daripada pembentangan saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nur Anis binti Muhammad Nazir bernombor metrik P139856 dari Set 30 DPLI UKM. Pada hari ini, saya akan membentangkan perancangan aktiviti pengajaran yang berkesan. DSKP yang saya pilih ialah Bahasa Melayu tahun 1 di mana temanya ialah Keluargaku Penyayang, tajuknya ialah Keluargaku Sayang, standard kandungannya ialah asas menulis dan standard pembelajarannya ialah menulis secara mekanik iaitu huruf.
Objektif pembelajaran yang murid akan dapat pada akhir pembelajaran ini ialah murid akan dapat menulis huruf secara mekanis dengan betul dan kemas. Murid dapat akan menulis huruf kecil A sehingga Z dengan teknik yang betul. Strategi PDPP yang saya gunakan ialah penyerapan, pengayaan, pemulihan dan penilaian. Manakala kemahiran berfikir aras tinggi ialah memahami dan pemikiran yang kreatif. Untuk elemen merentas kurikulum ialah bahasa Melayu dan pendidikan seni. Bahan bantu mengajarnya ialah buku teks, kertas surih, kad bintang, papan tulis, buku tulis garis 4, LCD projector dan komputer. Untuk permulaan seindaksi, murid memberi salam kepada guru dan bertanya mengenai kesihatan dan kehadiran murid pada hari ini. Semua murid diarahkan untuk membaca huruf kecil A hingga Z. Murid ditunjukkan contoh teknik menulis huruf kecil dengan betul. Semua murid diberikan kertas surih untuk menulis huruf kecil dan murid perlu menulis mengikut arah anak panah. Contoh soalan, guru bertanya kepada murid apakah huruf yang akan terhasil daripada menulis mengikut arah anak panah tersebut. Untuk langkah pertama, murid ditayangkan satu rakaman video tentang menulis mengikut teknik penulisan yang betul. Murid mendengar penerangan daripada guru mengenai menulis huruf kecil mengikut teknik yang sesuai. Murid disoal oleh guru tentang apa yang dilihat daripada video yang ditayangkan. Murid perlu menulis huruf kecil mengikut teknik penulisan yang sesuai dan betul ke dalam buku tulis garis 4. Untuk langkah 2, murid diaraskan oleh guru untuk membentuk beberapa kumpulan. Salah seorang daripada ahli kumpulan akan diminta oleh guru untuk menulis huruf kecil yang disebut oleh guru pada papan tulis. Ahli kumpulan yang betul menulis huruf kecil diberikan 1 bintang, manakala kumpulan yang banyak mendapat bintang dianggap pemenang. Untuk langkah 3, murid diminta oleh guru untuk menulis huruf kecil di dalam buku aktiviti jilid 1 muka surat 3. Selepas itu, murid secara rawak menulis huruf kecil yang disebut oleh guru di papan tulis. Untuk penutup, guru bertanya soalan kepada murid, apakah yang kita belajar pada hari ini? Murid akan diberikan rumusan berkenaan topik pembelajaran dan murid diberi pujian atas kerjasama yang diberikan dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Untuk refleksi, 36/36 murid dapat mengikuti kelas pada hari ini, dapat menulis dengan betul dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran berjalan dengan lancar seperti apa yang dirancang. Justifikasi yang saya gunakan untuk HarPH ini ialah melalui penayangan video YouTube dan aktiviti berkumpulan iaitu menggunakan pembelajaran abad ke-21 di mana kaedah ini digunakan bagi menguji kefahaman murid terhadap tajuk yang diajar, menguji kemahiran berfikir, memupuk semangat kerjasama dalam kumpulan, seterusnya dapat mewujudkan komunikasi yang berkesan semasa proses PDP dijalankan. Sekian, terima kasih daripada saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syabiha binti Harun Elias Mustafa, nombor matrik P139758. Rancangan pengajaran harian saya ialah Bahasa Melayu 14 Mac 2024, tahun 1, seramai 36 orang murid, masa 8 pagi hingga 9 pagi, tema keluarga penyayang, tajuk Ajarif Arif iaitu Walker, kemahiran mengajuk, menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi bunyi Walker. Standard kandungan, mendengar dan memberikan respon. Standard pembelajaran, mengajuk menyebut perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi bunyi vokal dengan betul. Objektif, murid dapat mengajuk 5 bunyi vokal, murid dapat menyebut 5 huruf vokal dengan tepat, murid dapat kenal pasti huruf vokal dalam perkataan atau kad gambar. Kriteria kejayaan, murid dapat mengajuk 5 huruf vokal dengan betul, murid dapat menyebut 5 huruf vokal dengan tepat dan jelas apabila disoal oleh guru, murid dapat mengenal pasti huruf vokal apabila diajukan kad gambar. Fokus strategi pengajaran, strategi mengajuk dan menyebut huruf vokal, nilai murni, bekerjasama dan peka dengan sebutan huruf vokal, elemen merentas co-curriculum, mengadakan aktiviti bunyi vokal dalam persekitaran kehidupan, kemahiran berfikir, mengajuk, menyebut dan membandingkan bunyi setiap vokal, pengetahuan sedia ada murid mengenali huruf vokal namun belum dapat menguasai sepenuhnya bunyi vokal. Bahan bantu mengajar adalah buku teks, komputer reader, pembesar suara, LCD dan kad gambar. Seinduksi, murid diberikan penerangan oleh guru tentang tajuk pembelajaran. Guru memulakan pengajaran dengan menunjukkan kad gambar huruf vokal. Aktiviti pengajaran, kad gambar, fokus memberi tumpuan dan mendengar. Langkah 1, murid menonton dan mendengar video vokal yang dimainkan oleh guru. Murid mengajuk bunyi vokal sambil mendengar. Aktiviti pengajaran,
komputer riba, pembesar suara dan LCD. Fokus memberi tumpuan, mendengar dan mengajuk. Langkah 2, murid dibimbing menyebut huruf vokal dengan betul oleh guru. Murid mengajuk dan menyebut bunyi vokal pada kad yang ditunjukkan oleh guru. Guru menjelaskan bunyi makna setiap kad gambar, aktiviti pengajaran, kad gambar dan buku teks. Fokus menyebut dan mengajuk. Langkah 3, murid dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan akan dibekalkan dengan 5 huruf vokal. Murid perlu mengenal pasti dan menampal huruf vokal dengan gambar yang bersesuaian. Aktiviti pengajaran, kad soalan. Fokus menyelesaikan tindak balas, kemahiran dan berfikir. Penutup, murid menjawab soalan yang diberikan secara rawak. Setiap kumpulan perlu menjawab soalan tersebut. Guru membuat kesimpulan secara keseluruhan tentang subjek ini. Aktiviti pengajaran, komputer riba, slide PowerPoint. Fokus keyakinan, berfikir dan kerjasama. Refleksi guru adalah kekuatan. Secara keseluruhan, 30/36 murid dapat menjawab soalan yang diberikan. Kekurangan, aktiviti berkumpulan kurang memberi impak terhadap aktiviti hari ini kerana kekangan masa dan kurang dipahami pelajar. Cadangan penambahbaikan, fokus kepada video dan kad gambar. Kesimpulan, kelas hari ini dapat dilaksanakan dengan baik serta pelajar dapat menguasai pembelajaran tajuk ini. Sekian, terima kasih. Saya Wan Nur Azwani binti Wan Musa, P139423. Rancangan pengajaran harian Bahasa Melayu 3 Mac 2024 tahun 1 Sunflower seramai 36 orang, masa 1 jam, tema Sains, Teknologi dan Inovasi, tajuk Sains Perubatan, kemahiran fokus aspek tata bahasa. Standard kandungan 5.1 memahami fungsi dan menggunakan golongan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran 5.1.4 memahami, mengenal pasti dan menggunakan kata tugas mengikut konteks kata perintah. Objektif, dapat memahami dan mengenal pasti kata perintah, dapat menggunakan kata perintah dengan betul. Kriteria kejayaan, murid berjaya memahami dan mengenal pasti ayat menggunakan kata perintah. Murid dapat melengkapkan ayat dengan menggunakan kata perintah. Fokus strategi pengajaran, pendekatan yang digunakan kaedah induktif berpusatkan murid, berpusatkan bahan bantu. Nilai murni bekerjasama, animal merentas kurikulum, nilai murni. Kemahiran berfikir, menghubungkaitkan idea, pengetahuan sedia ada murid. Murid telah mempunyai pengalaman mengenai dialog yang berkait dengan kata perintah di sekeliling dalam kehidupan seharian. Bahan bantu mengajar, LCD, komputer riba, buku teks, buku aktiviti, papan putih, kotak, kad ayat dan kad kata perintah. Langkah pengajaran, set induksi selama 5 minit. Murid ditayangkan video pendek animasi jangan degil. Murid membuat berkaitan antara video tersebut dengan tajuk pembelajaran pada hari ini. Guru merumuskan dan menerangkan isi pembelajaran pada hari ini. Bahan bantu mengajar, LCD dan komputer riba, fokus kepada kemahiran mendengar dan memerhati. Langkah 1 selama 15 minit. Aktiviti 1, murid diberi penerangan mengenai ayat perintah. Aktiviti 2, murid mengeluarkan buku teks dan membuka muka surat 102. Murid membaca dan memahami dialog teks secara senyap. Murid dipilih secara rawak untuk memberi satu contoh bagi ayat perintah. Bahan bantu mengajar, buku teks dan papan putih. Fokus kepada kemahiran membaca, mendengar, memahami dan memerhati. Langkah 2 selama 20 minit, murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Murid dibekalkan 2 kotak. Kotak A, kad ayat yang tidak lengkap. Kotak B, kad ayat perintah. Ketua kumpulan akan mengambil kad ayat dan bawa kepada kumpulan mereka. Mereka bincang dan mengambil kad perintah dalam kotak B dan diletakkan pada ayat yang telah dipilih. Setiap kumpulan diminta membuat pembentangan. Bahan bantu mengajar, kotak dan kad ayat perintah. Fokus kepada kemahiran mendengar, memahami dan mengingat. Langkah 3 selama 15 minit, membina ayat perintah. Murid diminta mengeluarkan buku aktiviti halaman 28. Murid dikehendaki membina ayat dalam halaman tersebut. Murid membina ayat dengan dibimbing oleh guru. Latihan pengukuhan, murid diminta membuat latihan pemulihan yang diberikan. Bahan bantu mengajar digunakan buku aktiviti, fokus kepada kemahiran mendengar, menulis, memahami dan mengingat. Penutup, selama 5 minit membuat rumusan. Secara rawak, murid diminta merumuskan perkara yang telah dipelajari dengan bimbingan guru. Fokus kepada kemahiran memahami dan mengingat. Refleksi guru, kekuatan 33 daripada 36 orang murid dapat mengikuti kelas pada hari ini dapat menjawab soalan sekurangnya 3 daripada 4 soalan yang diberikan. Kekuatan, aktiviti berkumpulan tanpa kad kurang memberi impak kerana murid tidak mendapat gambaran. Cadangan penambahbaikan, guru perlu fokus kepada kemahiran menulis kerana masih terdapat pelajar yang agak lemah dalam membina ayat. Kesimpulan, pengajaran hari ini berjaya mencapai objektif kerana sebilangan besar murid dapat menguasai kemahiran yang dipelajari. Sekian daripada saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Ismail, nombor pelajar P142131. Saya akan membentangkan rancangan pengajaran harian bagi mata pelajaran Bahasa Melayu untuk tahun 1 yang bertemakan keusahawanan dan berfokuskan aspek seni bahasa. Bagi standard kandungan, mengaplikasikan unsur keindahan dan kesantunan bahasa dalam bahasa sastra. Standard pembelajaran bercerita dan menuturkan dialog yang mengandungi bahasa yang indah. Objektif pula ialah membaca dan memahami dialog, mengujarkan semula dialog yang terdapat dalam klip video dan mengujarkan 3 daripada 5 dialog untuk mempromosikan bahan. Bagi kriteria kejayaan, murid berjaya mengulang dialog yang terdapat dalam klip video. Kedua, memahami dialog dengan betul. Dan ketiga, berjaya mengujarkan dialog serta melakukannya semula dengan bahasa yang indah. Aktiviti ini menghubungkaitkan nilai keusahawanan dalam kehidupan keseharian dan menekankan nilai murni kerjasama. Bagi elemen merentas kurikulum, daya kreativiti dan inovasi iaitu memerhati dengan bertujuan dan menghasilkan banyak idea. Untuk kemahiran berfikir, kita menghubungkaitkan pengalaman dan situasi dalam kehidupan seharian serta menjana idea baru. Pengetahuan sedia ada murid ialah murid mempunyai pengalaman mengenai dialog dan situasi jual beli dalam kehidupan seharian. Untuk aktiviti pengajaran, guru akan menayangkan gambar tayangan slide yang memaparkan suasana pasar minggu dan seterusnya akan mengaitkan set induksi dengan tajuk dan aktiviti yang akan dilaksanakan. Seterusnya, murid akan diminta untuk mengujarkan dialog yang terdapat dalam klip video sebelum kemudian akan dibahagikan kepada beberapa kumpulan. Setiap kumpulan diminta untuk melakonkan semula situasi seperti di dalam video di hadapan kelas dan mengujarkannya dengan intonasi yang betul serta bahasa badan yang kreatif. Bagi langkah ketiga, murid-murid diminta untuk melakonkan situasi jual beli dengan mengujarkan sekurang-kurangnya 3 daripada 5 dialog dengan sebutan dan intonasi yang betul. Bagi penutup, aktiviti soal jawab antara guru dan murid berkaitan topik yang telah dipelajari. Guru dan murid membuat rumusan di akhir sesi pembelajaran. Bagi kekuatan, 30 daripada 36 orang murid berjaya mengulang sekurang-kurangnya 3 daripada 5 dialog yang terdapat dalam klip video. Untuk kekurangan, aktiviti ini dilihat kurang memberi kesan terhadap murid yang mempunyai tahap kemahiran bahasa yang lemah dari segi sebutan dan intonasi yang betul. Jadi, bagi cadangan penambahbaikan, guru boleh melaksanakan sesi pembelajaran secara individu dengan memfokuskan murid kepada pengetahuan dan pemahaman serta mempelbagaikan bentuk latihan dan membuat aktiviti membaca secara individu di dalam kelas. Kesimpulannya, 30 daripada 36 orang murid dapat menguasai dan memahami topik pembelajaran yang diajar di dalam kelas, manakala 6 daripada 36 orang murid gagal menunjukkan kefahaman yang jelas mengenai konsep dan kemahiran yang dipelajari. Sekian, terima kasih.